Malam ni kita akan baca ayat yang ke-51. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم
أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan, dari segi bacaan saya dapat mengesan dua tempat yang kita rasa kita harus berjaga-jaga, yaitu dua tempat ini, yaitu mim bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah. Yang pertama pada ayat 53, anda bisa perkesan tadi, fadhannu annahum muwa idgham mithlain, mim jumpa dengan mim, fadhannu annahum muwaqi'uha, itu satu. Jadi saya dapat kesan tadi kita dengung tak cukup situ, annahum muwaqi'uha, banyak orang baca annahum muwaqi'uha, sedangkan annahum muwa, itu satu. Yang kedua yang kita ulang tak sat ni, ballahum maw'idun, ayat 58, ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Di situ kita wajib gunnahkan, dan gunnah itu tidak boleh diberi kurang daripada satu alif ataupun dua harakat. Itu benda-benda yang kita nak ambil, orang kata ambil perhati sikit dalam kita membaca. Sebab surah Kahfi ni kita duk baca selalu, kita duk baca pada tiap-tiap malam Jumaat, pada hari Jumaat kita baca selalu. Harus bacaan itu betul dan meraihkan hukum-hukum tajwid yang kita tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari itu ayat 50, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita bagaimana suatu tragedi penderhakaan iblis terhadap Allah. Tragedi ini berlaku ialah dianggapkan sebagai permulaan penderhakaan yang dilakukan oleh makhluk terhadap Khaliqnya. Sebelum daripada iblis mengingkari dan menderhakai Allah, tidak ada lagi makhluk-makhluk lain yang buat dosa. Maka iblislah makhluknya yang mula-mula buat dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada itu iblis ini berjaya mengusir dan memujuk Adam sehingga berlakulah apa yang berlaku. Dan lepas itu iblis juga telah pun menghasut anak Adam sehingga berlaku pembunuhan antara dua beradik, Qabil dan Habil. Mula daripada situlah sampai sekarang kerja dia adalah menderhakai Allah, mengajak manusia semua menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat yang ke-50 kita baca dulu. Dan ayat yang ke-51 malam ni, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Ayat ini Allah menyatakan bahawa masa dia buat langit bumi, dia tak pernah pun minta iblis dan syaitan ini tolong bantu dia. Dia tak pernah pun minta iblis dan syaitan ini menyaksi terhadap kejadian langit dan bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tak pernah suruh mereka tengok aku buat langit bumi,
Dan aku tak pernah mereka tolong aku buat langit bumi. Aku buat langit bumi dengan kudrat dan kuasa aku tersendiri. Tidak pernah aku minta tolong kepada siapa. Bahkan ketika aku mencipta golongan jin, golongan iblis dan syaitan ini juga, aku tidak pernah menyuruh sebahagian mereka itu menyaksi bagaimana aku ciptakan sebahagian daripada mereka. Jadi masa Allah buat langit bumi pun, Allah tak pernah suruh iblis tengok dia nak buat langit bumi. Masa Allah nak buat jin dan iblis syaitan, Allah tidak pernah suruh satu sama lain itu melihat tentang kejadian mereka itu sendiri. Dan Allah nyatakan dalam ayat, wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan aku tidak pernah dan aku tidak mau mengambil orang-orang yang suka menyesatkan orang ini sebagai pembantu. Tak ada. Tak ada aku nak merlukan kepada orang-orang yang menyesat semacam iblis dan syaitan ini sebagai pembantu, penyokong dan sebagainya kepada kerja-kerja yang aku cipta, kata Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian, ayat 51 Allah menyatakan dia tidak perlu kepada orang membantunya, dia tidak perlu kepada orang melihat ciptaannya, apatah lagi kalau orang itu ataupun makhluk itu yang bernama iblis dan syaitan yang suka menyesat orang, maka lebih-lebih lagi Allah tidak perlu kepada mereka-mereka ini. Itu ayat 51 Allah menegaskan. Oleh itu umat Islam, umat Nabi Muhammad dilarang mencari bantuan-bantuan daripada iblis dan syaitan, dan dilarang bersahabat dengan iblis dan syaitan. Karena iblis dan syaitan ini Allah cap dalam ayat 51 sebagai al-mudillin, orang-orang ataupun makhluk-makhluk Allah yang suka melakukan penyesatan, yang suka menyesatkan orang. Itu kerja dia. Sebab itu kita tidak boleh berkawan dengan orang yang suka menyesat orang ini, sama ada iblis maupun manusia. Dan kita tidak boleh mencari bantuan daripada mereka-mereka yang suka menyesat-nyesatkan orang, sama ada iblis dari kalangan iblis, jin ataupun dari kalangan manusia itu sendiri. Al-mudillin tidak pernah menjadi tempat untuk diminta bantuan dan untuk diminta, orang panggil kata, sokongan daripada orang-orang itu. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Aku tidak memanggil mereka, yaitu iblis dan keturunannya. Aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantu mencipta langit dan bumi. Aku tak pernah minta pun mereka mai tolong aku buat langit bumi. Dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk mencipta setengah yang lain. Tak pernah minta bantuan kepada setengah jin untuk nak buat jin yang lain. Tak. Dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Memang tak patut. Ayat ini dia panggil khabariyah lafzan tapi insya'iyah ma'nan. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, ini ayat khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Maknanya dari segi ilmu usul tafsir, maknanya dia cerita tetapi sebenarnya dia suruh dan dia larang. Allah cerita dia tidak pernah minta bantu kepada orang-orang yang suka menyesatkan, kepada jin, daripada manusia-manusia, ada kepada makhluk-makhluk yang suka menyesat. Allah habaq kat kita dia tak pernah minta bantuan kepada orang ini. Sebenarnya perkhabaran itu larangan Allah kepada kita. Itu makna insya'iyah ma'nan. Sebenarnya Allah nak larang kita jangan meminta bantuan daripada orang-orang
dan makhluk-makhluk yang suka menyesatkan manusia. Itu suatu larangan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perkhabaran. Sebab itu dia panggil khabariyah lafzan, dalam bentuk lafaznya menceritakan saja. Allah cerita dia tidak pernah minta bantuan daripada orang-orang yang menyesatkan. Tapi dari segi hakikatnya dia merupakan satu tegahan dan larangan supaya umat Muhammad jangan meminta bantuan daripada penyesat-penyesat dan manusia-manusia yang suka menyesat, dan juga jin dan syaitan yang suka menyesatkan manusia. Baik tuan-tuan, itu namanya dari si istilah ulama usul fiqh, usul tafsir, khabariyah ma'nan, khabariyah lafzan, insya'iyah ma'nan. Makna dia macam pak lah. Ni saya nak buat contoh. Pak cerita ke anak dia, aku dulu ni mengaji aku tak pernah boroi macam hampa. Cerita tu cerita. Aku tak pernah langgar, tak pernah bantah suruhan orang tua-tua. Tu pak dia cerita ke anak. Cerita tu ada tujuan tu pada tujuan dia. Dari segi bentuk nampak lagu pak duk cerita ke anak kisah dia dulu. Tapi hakikatnya insya'iyah maknan pak larang anak tu. Patut hang jangan boroi. Tapi dia larang tu dalam bentuk cerita. Itu dia panggil khabariyah lafzan insya'iyah maknan. Hak tu lebih halus lagi daripada kita abang tu, hang jangan boroi, hang kena tengok cakap pak hang. Daripada kita kata kami dulu orang tua-tua kami dulu tak pernah langgar cakap orang tua-tua. Kalau orang bagi belanja kami tak nak boroi. Jadi kita cerita, tetapi sebalik daripada cerita itu sebagai satu larangan kita kepada mereka supaya jangan mengingkari dan lawan cakap orang tua-tua dan jangan boros ketika belanja, tapi dalam bentuk cerita. Ini pun lagu tu juga dalam bentuk cerita. Allah kata dia tidak pernah minta bantu kepada orang-orang yang suka menyesat orang, tapi dari segi hakikatnya dia larang kita sebagai hamba dia jangan minta bantuan kepada penyesat-penyesat makhluk Allah di atas muka bumi ini. Banyak dalam Quran bentuk ini tuan-tuan. Banyak dalam Quran bentuk khabariyah lafzan insya'iyah ma'nan. Al-Quran dia ajak kita ni beralui bercakap, bersopan, beralui bercakap. Benda ni orang tua-tua dulu ada. Orang tua-tua dulu ada, dia bercakap, beralui dia bercakap. Kita renung-renung, kita dapatlah apa dia sebalik yang dia duk abang tu, apa sebalik dia. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut bagaimana hampanya dan kesalnya mereka-mereka yang menyengutui Allah, yang tidak mentauhidkan Allah dalam hidupnya, yang suka membantah hukum Allah dalam hidupnya, dan yang telah menjadikan makhluk-makhluk Allah yang lain sebagai pengganti, mengambil tempat Allah terhadapnya. Dia berapat dengan makhluk itu lebih daripada dia rapat dengan Allah. Dia taat kepada makhluk itu lebih daripada taat dia kepada Allah. Akhirnya apabila di akhirat kelak Allah suruh orang-orang ni, hampa pergi panggil puak-puak yang hampa duduk taat sangat dulu, yang hampa duduk damping sangat dulu, boleh tak boleh mereka bantu kamu pada hari ini? Bila tuan-tuan? Hari kiamat. Akhirnya kata Allah, firman Allah, mereka panggil cari kawan tu, gaib, tak ada, tak jumpa muka.
Masa dunia dulu dia cukup merapat, dia menaruh 1000 harapan, tapi apabila sampai berdepan dengan Allah, tiba-tiba orang yang berdamping dengan dia, cari dia, panggil dia, tak ada sautan dan tidak ada siapa pun yang datang membantunya. Maka dalam keadaan itu mereka baru menyesal. Mereka berasa cukup sesal dan cukup heba, kerana di saat mereka memerlukan bantuan, tidak ada siapa pun yang boleh membantu mereka, kerana orang-orang itu memang tidak berdaya dan berupaya untuk membantu, sama ada dia dari kalangan manusia maupun daripada kalangan jin dan iblis. Itulah ayat yang 52. Allah ceritakan mereka menyesal ketika mereka minta bantuan, bantuan tidak dapat diberi, bahkan orang itu pun tak nampak muka. Itu yang Allah sebut, wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum. Dan ingatkanlah masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku. Mana dia hampa hidup sekutu dengan aku? Hampa taat kat dia lebih pada aku, hampa rapat dengan dia lebih pada aku, hang minta tolong dia lebih pada aku. Mana orang tu? Panggil mai. Yang kamu katakan itu untuk menolong kamu, pi panggil mai. Lalu mereka pun memanggilnya, panggillah si fulan, si fulan, si fulan. Akhirnya apa boleh? Tetapi sia-sia sahaja, kerana makhluk-makhluk itu tidak menyaut pun seruan mereka. Panggil sampai pecah engkong-engkong, makhluk yang mereka duk sangka boleh bantu mereka, boleh itu ini, tak saut pun seruan mereka. Akhirnya kata Allah, firman Allah, wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Hak kena panggil pun duduk situ, hak memanggil pun duduk situ. Dul hampa dengan segala apa dia orang-orang hampa. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha walam yajidu anha masrifa. Orang-orang mujrim, mujrim ni orang-orang jahat, orang-orang yang suka buat kejahatan masa dia hidup di dunia. Allah sebut al-mujrim, penjenayah. Penjenayah dalam agama ni bukan orang bunuh orang saja. Orang buat jahat kira penjenayah. Orang yang langgar hukum Allah, penjenayah. Orang yang suka menipu makhluk Allah, penjenayah. Orang yang suka buat zalim ke orang, penjenayah. Bukan bunuh orang saja, tipu daya orang, itu semua penjenayah yang dikategorikan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai al-mujrimun. Orang-orang mujrimun ni Allah kata, apabila dia tengok neraka di akhirat kelak, dia yakin dah bahawa dia akan jatuh masuk ke neraka tu. Tahu dah. Awak dia tak tahu dah, benda tu dah terang di depan dia. Apa yang disebut oleh Allah di dalam Quran, apa yang disebut oleh Rasul, apabila mereka sampai di akhirat, ternyata benda itu duduk depan mereka, dan mereka sendiri menyedari bahawa mereka akan jatuh ke dalam neraka itu. Tuan-tuan, ini satu gambaran Allah bagaimana orang-orang mujrim ini yakin yang mereka ini akan jatuh ke dalam neraka, walaupun masa hidup dunia dulu orang habaq macam-macam kepada kita, kepada mereka, mereka tidak yakin. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhibatun. Apabila berlakunya kiamat,
dan segala peristiwa yang berlaku kiamat, neraka, syurga, hisab, timbangan, apa semua, laisa liwaqa'atiha kadhibatun, tidak ada terhadap peristiwa kiamat itu ketika dia berlaku tidak ada siapa yang mendusta dah. Semua pakat percaya, semua pakat yakin. Tapi yakin pun setelah kiamat berlaku. Yang duduk timbul tak percaya ni sebelum kiamat berlaku, zaman lah ni, zaman manusia hidup ni, ada yang percaya, ada yang tak, ada percaya sikit-sikit, ada percaya banyak-banyak, ada tak percaya langsung, macam-macam. Tapi apabila tak berlaku aja kiamat berlaku, Allah kata tidak ada siapa yang dusta, semua orang percaya. Dan ayat ini sendiri Allah cerita bahawa mujrimun, orang-orang yang penjenayah ni, apabila dia tengok saya neraka, dia tahu dah bahawa di situlah tempat dia akan jatuh. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya. Yakin semua. Yakin ni pasal tengok dengan ainul yaqin, tengok dengan mata kepala sendiri, yakinlah. Tapi kita orang Islam, kita yakin ada neraka, ada syurga, kita tengok dengan haqqul yaqin, bukan dengan ainul yaqin. Sebab itu kebenaran yang Allah cerita, yang Nabi cerita, bagi kita orang Islam lebih jelas dan lebih benar daripada apa yang kita tengok dengan mata kita sendiri. Perkhabaran daripada Quran, Allah cerita neraka ada, syurga ada, balasan dunia akhirat, balasan akhirat, syurga, neraka. Kita percaya bukan dengan sebab kita tengok, tuan-tuan. Kita percaya dengan hati kita, dengan keyakinan haqqul yaqin yang ada di dalam hati kita. Kita percaya. Yang itu, tuan-tuan, perkhabaran Quran, perkhabaran hadis Nabi ini lebih benar daripada yang manusia tengok dengan mata. Hak kita tengok dengan mata pun kadang-kadang dia bohong kita, tuan-tuan. Tengok jauh, kita kata ke orang perempuan kita, tengok-tengok orang perempuan orang lain. Mata kita ni kadang-kadang dia tipu kita juga. Tapi Quran dengan hadis tak pernah tipu kita. Apabila dia kata, kita yakin benda tu sebab Quran dan hadis tak pernah tipu kita. Sedangkan pandangan manusia itu sendiri kadang-kadang menipu kita. Tengok ramai-ramai kita duk kata anak kita keluar dari sekolah, kita duk perhati, duk tunggu budak tu nak naik motor kita. Tengok-tengok dia lencong pergi ke orang lain. Apa budak ni lencong? Kena anak orang lain. Itu pandangan kita. Jadi orang-orang kafir ni, dia akan percaya kepada akhirat, percaya kepada neraka, syurga apabila dia tengok. Nak tengok, memang neraka, syurga tak boleh tengok masa hidup dunia. Dia pergi percaya di sana, di akhirat, sebab masa tu dia boleh tengok. Tapi kita orang Islam, Allah bagi hati dan iman, Allah bagi haqqul yaqin kepada kita, maka kita dapat percaya kepada Al-Quran, kita dapat percaya kepada neraka dan syurga dengan perkhabaran Quran. Dan kita orang Islam meyakinkan perkhabaran Quran dan hadis itu lebih daripada hak kita tengok sendiri. Itu kedudukan kita. Tapi kalau orang tu dia tak yakin dengan perkhabaran Quran, tak yakin dengan perkhabaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita rasa dia ni pun jenis manusia yang tengok baru nak percaya, tak tengok tak percaya, walaupun Quran bagi tahu, walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Jadi orang yang percaya mengikut panca indera, dia bukan percaya dengan akal fikiran, dia akan percaya dengan hati dan iman. Dia percaya dengan panca indera. Sebab itu apabila berlaku Isra' Mi'raj, Abu Jahal tak boleh percaya, pasal dia tak nampak. Tapi Abu Bakar boleh percaya sebab dia tak tanya mata dia, tapi dia tanya hati dan iman dia. Sebab itu Abu Bakar dia boleh percaya, sebab perkhabaran itu datang daripada Nabi, dia terus percaya. Jadi Abu Jahal tak boleh percaya pasal dia tak nampak benda tu. Dia fikir tak sampai, dia tak percaya. Itu lebihnya orang Islam.
Sebab itu Nabi dalam satu hadis saya baca dulu, Nabi kata apabila Nabi dia pergi satu tanah perkuburan di Baqi', Nabi bagi salam, sahabat Abu Hurairah ikut. Nabi kata wadittu anna nara ikhwanana. Nabi kata aku teringin sangat nak tengok ikhwan aku. Abu Hurairah kata, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka, bukankah kami ikhwan kamu? Ni tuan hamba nak berasa nak tengok hak mana lagi ni kami duk ada dah. Nabi kata, dak, hampa bukan ikhwan aku, hampa ashab aku, sahabat aku hampa tu. Yang aku nak tengok ikhwan aku, ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Nabi kata, yang kata ikhwan aku tu hak tak beranak lagi lah ni, tak ada lagi. Depa akan lahir lepas aku mati, tapi depa beriman dengan aku, depa beriman daripada perkhabaran Al-Quran yang aku bawa, mereka beriman dengan perkhabaran hadis yang aku sampai, walaupun mereka hidup selepas aku mati. Yang ni yang aku berasa sangat nak berjumpa dengan mereka. Tapi Nabi kata, wa ana faratuhum indal haud, aku tak berjumpa dengan mereka hidup di dunia, pasal aku mati mereka tak lahir lagi, tapi aku akan berjumpa melayankan mereka di tepi haudi. Wa ana faratuhum indal haud, aku akan layan mereka di tepi telaga Kausar aku. Jadi sebenarnya tuan-tuan, Nabi walaupun dia mati, dia duk berasa sangat nak berjumpa dengan kita-kita yang beriman kepada dia. Tuan-tuan, kita harus menjadi ikhwan Rasulullah, walaupun kita tidak mendapat syarafus sohbah, tapi kita mendapat syaraful ikhwah. Nah, sohbah kita tak, sebab kita lahir lepas Nabi mati. Para sahabat mereka dapat syarafus sohbah, tapi kita mendapat syaraful ikhwah. Nabi berasa nak tengok ni hamba umat-umat dia yang setia dengan dia, walaupun tak nampak dia, tapi mereka beriman dengan Nabi. Tambah kita pula tuan-tuan, kalau boleh beriman, hebat ya kita ni. Kubur Nabi pun tak dah tengok setengah. Jangan kata Nabi, kubur Nabi pun tak tengok gambar lah. Tapi beriman, Masya Allah, aku mati dengan Islam tak apa. Kira hebat lah tuan-tuan ni. Aku sayang kepada Nabi, aku sayang kepada agama Nabi SAW. Walaupun Nabi ni aku dah sebut nama, kubur dia pun aku tak nak tengok lagi, bumi dia pun aku tak nak jejak lagi, tapi aku sayang kepada Nabi SAW. Orang-orang lagu ni lah Nabi sayang sangat. Nabi duk berasa nak berjumpa dengan dia. InsyaAllah Nabi kata, aku akan tunggu dia di tepi telaga Kausar aku. Wa ana faratuhum indal haud. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah tuan-tuan kelebihan umat di belakang hari ini. Kita boleh percaya walaupun kita tak nampak Nabi, kita boleh sayang, cinta kepada Nabi, Nabi cinta kepada kita. Tapi kalau tengok neraka baru nak percaya, baru sama dengan puak ni ya, puak mujrimun. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, maka yakinlah mereka, ada tengok tu baru yakin bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lah, no way kata dia, tak ada jalan lah untuk nak lari daripada neraka. Hang mesti masuk punya. Orang putih pula dah. Betul kan tuan-tuan? Ingat idram apa semua cukup ah. Cakap orang putih tak kenal pula. Idram ma'al gunnah dia apa. Kemudian ayat 54 ni Allah cerita perangai manusia.
Manusia ni aku tak larat habang dah, kata Allah. Macam-macam kau habang kau tu, kau habang kau ni, tapi duk bantah situ. Aku cerita iblis kat dia macam-macam tentang kejahatan iblis. Dia duk pesoh dia nak jadi iblis situ. Aku cerita malaikat baik tu ni, dia tak mau jadi malaikat. Jadi Allah kata, nak kata aku tak buat macam-macam. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Aku buat macam-macam bandingan ya. Berulang kali bermacam-macam bentuk bandingan yang aku buat, contoh bandingan, perumpamaan, sindiran, macam-macam aku buat dengan harapan manusia ini dia jadi baik. Tapi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tapi manusialah merupakan makhluk yang suka berbantah-bantah. Dia lawan Allah situlah, dia bantah situlah. Walaupun bermacam-macam, Allah bagi bandingan, Allah bagi perbandingan-perbandingan dan contoh-contoh untuk mereka menjadi orang baik. Ini perangai manusia. Mai sekali bala bencana Allah baru teringat ke Allah. Nek kapal kena ribut baru ingat Allah. Surat Yasin pegang. Lepas-lepas habis ribut tak tahu ke mana. Ini manusia, dia akan ingat pada Allah ketika dia terparak, tapi dia akan lupa pada Allah ketika dia senang. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan demi sesungguhnya, Allah bersumpah, Allah bersumpah ni benda ni cukup benar, kami telah huraikan dengan berbagai-bagai cara dalam Al-Quran ini. Kok tu lah, kok ni lah, buat macam-macam untuk umat manusia, dari segala jenis contoh bandingan, macam-macam untuk manusia ni. Tapi wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala, dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya terhadap Allah. Dia bantah sungguh. 746 di bawah, berbagai bangkai contoh tauladan yang memberi pengajaran untuk kebaikan dunia dan akhirat telah dihuraikan dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara, tetapi masih banyak manusia yang tidak mahu insaf. Ini ialah kerana manusia menurut tabiat semula jadinya banyak sekali bantahannya dan dalihannya. Buat dalih kok tu, dalih kok ni, alasan kok tu, alasan kok ni. Itu memang perangai manusia dah. Allah pun dah bagi tahu dah. Awak ni tak semayang lagi, dia kata kuih-kuih lah, Tuhan tak kehendak lagi. Tu jenis-jenis tu lah kau tu, anak cucu dia tu. Duit banyak ni awak tak pergi Mekah lagi, dia kata tak sampai seru lagi. Pak ni lembu menyepak tak nak lah pak ni. Macam-macam ada dalih saja. Allah. Ayat 55. Ayat 55 ni Allah cerita ada sejenis manusia, orang suruh dia beriman, dia tak mau beriman. Orang suruh minta ampun daripada dosa, dia tak mau minta ampun daripada dosa. Orang tanya-tanya, awak yang tak mau beriman lagi? Dia kata aku nak tunggu azab. Allah kata kalau tak beriman, main azab, aku nak tunggu waktu baru nak beriman. Dia challenge Allah. Dia nak tunggu azab macam mana Allah kata yang dia musnahkan umat Nabi dulu. Umat Nabi Nuh Allah musnah pasal tak mau beriman. Aku pun nak tunggu waktu main baru aku nak beriman. Di sini ada manusia lagu ni. Ada manusia. Sebab tu Allah sebut nak ampun dosa tu, buat dosa dia kata minta lah dosa ni banyak dosa. Dia kata nanti dulu, dia kata nanti sakit baru nak minta ampun. Dia nak tunggu azab Allah.
Nak tunggu balasan Allah mai kat dia baru dia nak bertobat. Ada juga tuan-tuan. Ada. Masa muda jangan nak suruh dia, ada kira nanti tua. Ada juga. Dia tak tahu kata mampu ni tak tunggu tua. Muda pun mampu ke? Ni Allah sebut ayat 55 ni. Yang menghalangkan setengah manusia daripada beriman dan minta ampun kerana dia nak tunggu apa yang Allah duk janji, kata nak bagi azab, nak bagi apa, dia kata wak mai dulu. Seolah-olah dia challenge Allah, challenge Rasul, tak percaya kepada janji Allah. Ini ayat 55. Ini gelagat manusia. Tuan-tuan, kalau kita hidup dengan manusia, ramai juga jenis ni. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. Dan tiada yang menghalang manusia daripada beriman tak kala datang pertunjuk Quran kepada mereka. Quran sebut macam-macam, tak mau beriman juga. Dan daripada meminta ampun kepada Tuhan mereka, orang duk suruh kita minta ampun, dia tak minta juga. Pasal apa tuan-tuan? Malingkan kerana kedegilan mereka dan kerana mereka menunggu datangnya azab yang memusnahkan yang telah menimpa orang-orang dulu. Dia tak main azab macam Allah duk janji azab Nabi Nuh apa semua dulu baru aku nak beriman. Dia nak tunggu azab tu turun baru nak beriman. Dia tak tahu kata azab tu turun mai beriman pun tak dan, lingkup ke Allah habis. Itu satu. Atau didatangi azab yang dilihat, dihadapi. Dia tengok azab mai, azab dia boleh tengok. Azab turun ke dia, baru ketika tu dia nak beriman kepada Allah, baru nak minta ampun pada dosa. Tapi tuan-tuan, kalau dah azab mai tu, bukan ada masa lagi untuk manusia nak minta ampun. Sebenarnya itu adalah masa untuk kemusnahan manusia itu sendiri. Ini satu perangai manusia. Perangai manusia yang tidak mau beriman, yang tidak mau minta ampun selagi dia tidak terdesak dengan azab Allah, dengan balasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok dia sakit baru dia nak bertobat, baru dia apa. Masa sihat orang ajak tak mau. Ramai tuan-tuan, ramai. Takkan tak ada kot dalam kampung kita pun jenis ni ada. Kan tak ada jenis-jenis ni ada ni. Ayat 56 Allah cerita nombor 1 ayat 56 Allah cerita tugas Rasul dia semacam mana biasa, beri berita yang mengembirakan dan beri amaran yang kepada orang yang mau beriman ikut dia dapat berita gembira, kepada orang tak mau beriman diberi inzar. Itu tugas Rasul. Yang kedua Allah nak cerita ayat 56 ini bahawa orang-orang yang kafir, orang-orang yang menjadi musuh kepada Allah dan Rasul ni, mereka akan cuba menentang Allah. Mereka akan cuba menentang Allah yang Nabi yang membawa kebenaran itu dengan kepalsuan mereka. Dia akan tentang cahaya Islam itu dengan kegelapan yang mereka bawa. Dia akan tentang iman yang Nabi bawa dengan kekufuran yang mereka cipta. Mereka akan tentang kebenaran yang Nabi bawa dengan kepalsuan yang mereka cipta. Itu cerita dia. Manusia-manusia yang menjadi kafir, yang menjadi musuh kepada Allah Rasul ni, dia akan lawan kebenaran dengan kebatilan. Tapi tuan-tuan, bila-bila pun kalau kebenaran lawan dengan kebatilan, yang akan kalah adalah yang batil, yang palsu. Yang akan benar, yang akan menang dan terjulang adalah kebenaran. Itu kita harus percaya. Sebab itu Nabi Rasulullah SAW bawa kebenaran, ditentang dengan kebatilan oleh kaumnya, walaupun mempunyai kekuatan pada awalnya di Mekah. Akhirnya Nabi hijrah, yang muncul, yang terjulang, yang nampak, yang timbul adalah kebenaran Islam yang Nabi bawa. Kepalsuan, kekufuran, kebatilan mereka itu lenyap dan
terbenam masuk ke dalam bumi, tak timbul. Ini ayat 56, dua benda Allah nak bagi tahu. Nombor satu, kejar Rasul dia mubasyirina wa munzirin. Yang kedua, kejar orang kafir ni, dia memang lawan kebenaran Nabi dan kebenaran Islam ini dengan kebatilan mereka. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa munzirin. Dan kami tidak kami mengutus rasul-rasul melainkan sebagai pemberi berita gembira dan pemberi amaran. Itu tugas rasul, beri berita gembira kepada orang beriman, beri amaran kepada orang yang ingkar. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batil liyudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wama unziru huzwa. Ini kerja orang kafir. Dan orang-orang yang kafir membantah dengan alasan-alasan yang salah. Alasan tak ada betul, semua alasan tak betul belaka. Dia bantah, tak mau terima kebenaran yang Nabi bawa. Untuk menghapuskan kebenaran dengan bantahan itu, dia cuba nak melenyapkan kebenaran yang Nabi bawa. Dan mereka jadikan ayat-ayatku dan amaran yang diberi kepada mereka itu sebagai ejekan saja. Mereka pakat perli main saja kepada apa yang Allah sampai, apa yang Rasul sampai dalam ayat-ayat Allah. Ini perangai orang-orang kafir. Ini sikap orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul. Dia nombor satunya, dia lawan kebenaran Allah dengan kebatilan dia, dan tujuan dia untuk nak melenyapkan kebenaran, tapi kebenaran tidak akan lenyap. Yang lenyap itu kebatilan. Dan yang keduanya, Allah nyatakan bahawa mereka ni suka mengejek-ngejek segala ayat-ayat Allah yang mengandungi, yang dikandungi oleh Al-Quran Allah. Segala hukum-hukum Allah yang ada dalam ayat Allah itu dijadikan ejekan mereka. Kalau orang Islam pun buat kerja lagu tu, nama aja Islam tapi perangai kafir. Kemudian ayat 57, Allah cerita dalam muka dunia ni tidak ada manusia yang paling zalim melainkan manusia yang melawan dengan ayat-ayat aku, perintah-perintah aku, hukum-hukum aku. Itu manusia yang paling zalim sekali. Sebab itu saya sebut tadi, penjenayah itu bukan orang bunuh orang saja. Orang yang lawan hukum Tuhan itu penjenayah. Allah sebut kategori yang paling zalim sekali atas muka dunia ni, orang ni. Ayat 57. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. Dan tidak ada yang lebih zalim, ini paling zalim sekali, daripada orang-orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya. Macam-macam orang bagi kok tu, bagi kok ni, lalu ia berpaling daripadanya. Dia buat tak peduli aja. Cerita pilah sampai bulu mulut-mulut, dia tak peduli, buat tak dengar aja. Dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Dia lupa pula segala tindakan tangannya yang menyesatkan orang, lepas tu dia lupa ayat Allah. Dia berpaling, dia tak mau dengar, dia tak mau pakai, dia tak mau terima, dan dia lupa pula apa yang dia buat, kezaliman, penderhakaan yang dia buat itu dia lupa. Ini manusia yang paling zalim atas muka dunia. Maka balasannya Allah bagi apa? Orang ni Allah kata, aku tutup telinga dia, aku sil hati dia. Hang abang apa pun dia tak dengar, hati dia tidak boleh menerima. Dan kalau hang ajak nak bagi petunjuk pun, falam yahtadu idzan abada, depa tidak akan terima petunjuk. Ini akibat, implikasi daripada apabila manusia itu mengingkari
akan ayat Allah dan hukum Allah. A'udzubillahi min zalik. Dalam ayat lain Allah cerita, bukan takat disil telinga, tak terima kebenaran, nasihat apa pun tak pakai. Kadang-kadang kita pening hati, ingat hati, kita habaq benda baik, dia buat tak peduli, buat tak tahu, dia lawan balik. Pasal apa tuan-tuan? Kita yang sakit hati tu pasal kita duk fikir lagu kita, tapi dia fikir bukan lagu kita, dah perut dia tu dah sil habis, telinga dia pun dah sil habis. Itu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang pakai seluar pandak, tengok orang pakai seluar pandak, ataupun orang perempuan, tengok orang perempuan tak kelumbung. Kita yang ada sikit banyak ni kita kata ish, kita duk kita duk heran, apa dia pakai seluar pandak, apa tak kelumbung. Kita ukur dengan kita punya neraca, tapi bagi dia tak ada apa-apa dia. Kalau pandak tak kelumbung biasa ya dia. Aku ni bukan dekat kelumbung, telanjang pun tak apa. Bagi dia. Jadi kita ukur dengan kita, mungkin kita kata gamak tak kelumbung, tapi bagi dia tak ada apa. Jadi tuan-tuan, begitu juga di sini. Yang kita nasihat dia tak terima nasihat kita, habaq betul-betul dia tak terima. Kita duk awat dia ni ketegak. Tak ketegak ke mana tuan-tuan? Hati perut dah Allah tutup dah. Allah sebut kita, hang ajak dia pun dia tak dengar dah. Ni ayat 57. Ya. Hidayah tak bagi pasal dia tak mau. Wa nasiya, dia sendiri lupa. Ni kena ingatlah, dia kita balik kepada apa yang kita ajak dulu. Hidayat Allah tak bagi pasal dia yang mula lawan. Fa'arada anha, dia lawan, dia lupa, dia lawan, dia tentang. Akhirnya akibatnya tu dia boleh sil telinga, sil nasihat pun tak dengar, apa pun tak dengar. Bukan jangan salah Allah, nak dapat hidayah. Mana ada Allah tutup telinga, pintu telinga dia, hati dia. Allah tutup pasal hang dari awal dah, hang tak mau dah. Hati hang tak mau terima, telinga hang tak mau dengar, baik tutup buang, tak guna. Tuan-tuan, Allah ni dia tak pernah kehendak kepada kita benda yang jahat. Hadis dia baca, hadis Imam Muslim, idza taqarraba ilayya 'abdi bi shibrin taqarrabtu ilayhi bi zira'in. Hadis terang, kalau hamba aku mai kat aku, nak cari hidayat kat aku, langkah mas jengkal, aku langkah pergi kat dia satu setar. Artinya kalau kita nak benda baik, Allah lagi nak bagi baik kat kita. Tapi kalau kita tak mau langkah pi, Allah tak langkah mai. Wa idza taqarraba ilayya 'abdi bi zira'in taqarrabtu ilayhi bi ba'in. Kalau hamba tu langkah mai nak cari aku satu setar, aku langkah pi kat dia satu depa. Wa idza atani yamshi, kalau dia mai nak cari hidayat aku jalan kaki, ataituhu harwalatan, aku lari pi kat dia. Artinya belah Allah tu duk kuyu selalu kalau kita mau buat baik. Tapi dah kita tak mau buat baik, tak mau cari baik, disil bang lah, tak tahu apa. Jadi jangan salah Allah. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan marah kat aku, kata Allah, marah kat diri hampa sendiri. Jadi sil hati, sil telinga itu pasal dia a'rada, dia lawan. Ni lawan, itu implikasi lawan. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya. Orang bagi ingat selalu,
ingatlah Tuhan kata gini, kita ni tak akan tungkat langit, kita akan mati, di sana ada azab, tobat pada dosa, buat kebajikan banyak, jangan nanya orang, buat zalim. Orang apa ingatkan dia lalu ia berpaling daripadanya. Dia tak peduli orang duk abang tu, dia bukan tak peduli je, berpaling terus. Dia kata payah puak ni, dia kata dan lupa akan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya. Dosa-dosa dia buat tu semua dia lupa, dia buat tak peduli, lupa. Sesungguhnya disebabkan bawaan mereka yang buruk itu, sikap mereka yang buruk itulah implikasinya, kesannya apa dah? Kami jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka. Pasal sikap itulah. Bukan Allah nak pelapis sangat, tapi oleh sikap itu yang menjadi sebab yang Allah lapis-lapiskan hati mereka. Dah banyak lapis tuan-tuan. Banyak lapis ni, angin pun tak masuk. Jangan kata hidayat, angin pun tak masuk. Menghalang mereka dari memahaminya, dan kami jadikan pada telinga mereka penyumat yang menyebabkan mereka pekak tuli. Tak pekak pun Siti Nurhaliza dia dengar bukan main sedap. Dulu Syarifah ini dia tak pekak daripada mendengar kebenaran. Hak benar-benar hak itu dia tak pekak, dia dengar lebih daripada kita tu. Dan jika engkau menyeru mereka kepada petunjuk, Muhammad kalau orang panggil dia apa pun pakai tak dengar lah, maka dengan keadaan yang demikian mereka tidak sekali-kali akan berubah beroleh petunjuk hidayat selama-lamanya. Selagi mereka tidak ubah sikap, mereka tidak akan terima petunjuk engkau. Jenuh dakwah. Ini Allah cerita kat kita macam tadi jugalah. Ni cerita orang ingkar lagu tu, tapi sebenarnya dia larang kita jangan jadi lagu tu. Macam tadi lah, macam cerita pak, cerita kami dulu tak boleh, tak pernah. Cerita tu cerita, tapi hakikatnya dia larang kita umat Muhammad jangan jadi lagu manusia ni. Jangan jadi manusia yang lawan hukum Tuhan, yang lawan ayat Allah, yang lawan perintah Allah. Jangan menjadi manusia yang lupa segala dosa yang kita buat. Jangan jadi manusia yang ini nanti Allah akan silkan telinga kita. Ini seolah-olah benda ini diberitahu, tetapi sebenarnya larangan yang disampaikan dalam bentuk itu. Walau bagaimanapun Allah kata pintu aku tak pernah tertutup, pintu taubat. Tapi kalau manusia ini berpaling, sebelum dia mati dia bertobat kepada aku, dia insaf, dia balik kepada Allah, aku Dzur-Rahmah, Tuhan yang mempunyai rahmat, Ghafur, Tuhan yang suka mengampun dosa. Aku duk tunggu hamba ni nak balik ke aku. Pintu taubat aku tak pernah tutup. Bahkan pintu taubat Allah ni Nabi cerita lebih luas daripada langit dan bumi lagi. Dia punya paha pintu dia tu, punya luas. Tapi duk cari tak jumpa, terlalu luas tu pun. Allah Maha Pengampun, ayat yang ke-58. Allah kata kalau dia mau balik kepada aku bagi rahmat kepada dia. Kalau dia bertaubat kepada aku ampun dosa dia. Sebenarnya kata Allah dalam ayat 58, Allah kata kalau aku nak ambil kira lah manusia ni, kalau nak ambil kira lah dosa manusia ni buat, punah ranah habis dah. La'ajjala lahumul azab, mereka ini akan datang segera azab Allah. Tapi oleh sebab aku masih sayang kat mereka, masih duk tunggu kalau ada di antara mereka tu nak balik pada aku, sebab itu aku tak timpa azab kepada mereka. Tapi mau nak ikut, kalau kita katalah dalam bahasa kita, mau nak ikut hati ya, mampulah marah buat ni. Tapi Allah dia tak ikut hati, dia masih taruh harapan untuk manusia ni bertaubat.
buat mungkar lagu mana pun, jahat lagu mana pun, dia taruh umur lagi dengan harapan kut masa tua dia nak bertobat pada aku. Ya, ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak seharusnya berputus asa daripada mendapat petunjuk daripada Allah dan mendapat keampunan daripada Allah. Ini ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu amat pengampun lagi melimpah-limpah rahmatnya. Artinya kalau mereka mau jadi orang baik, aku boleh terima semula. Ini hebatnya Allah. Hang baik, hang jahat lagu mana pun, kalau hang ada terlintas nak jadi baik, aku terima. Sebab itu dalam hadis Qudsi kita dah sebut selalu, Allah sebut apa? Rahmati sabaqat ghadabi. Hadis Imam apa, Tirmizi dia sebut, rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku lebih cepat daripada kemarahan aku. Kalau aku nak marah, sayang, kasih sayang aku kepada hamba, dengan aku nak marah ke hamba, kasih sayang lebih cepat lagi. Jadi kalau aku nak marah hamba ataupun nak marah kasih, aku akan lebih kasih daripada marah. Kalau lawan antara sifat marah Allah dengan sifat kasih Allah, hak kasih tu sampai dulu kat kita, baru marah sampai. Tapi kalau marah sampai dulu, pakai lingkup kita. Itu Allah sebut dah, rahmati sabaqat ghadabi. Tuan-tuan biasa dengar ada cerita dalam hadis Imam Muslim, Imam Bukhari. Ada seorang tu, dia cerita banyak kali ya, cerita habis ya. Hadis Riyadhus Shalihin ada. Seorang tu dia bunuh 99 orang. Bunuh. Dan cerita rahmati sabaqat ghadabi ni, bunuh 99 orang. Dia pergi seorang tok guru, dia tanya tok guru, nak bertobat boleh ni? Hang buat dosa apa? Bunuh 99 orang. Tok guru ni kata, mana boleh tobat, dosa besar ni. Bunuh seorang faka'annama qatalan nasa jami'a. Bunuh seorang pun macam hang bunuh semua orang, tambah hang bunuh 99 orang, besar dosa, mana boleh tobat. Dia sentak pedang, dia kata cukup 100 kan ni, perak bagi 100 untuk guru tu. Aku nak main bertobat, dia kata tak boleh, cukup 100 orang ada bunuh, bagi tu seorang. Bunuh untuk guru tu, untuk guru tertobat tak boleh. Aku nak jadi baik lah. Dia kata pintu tobat tutup. Pergi rumah tok guru seorang lagi, dia kata, boleh tak saya nak bunuh, nak bertobat? Tobat apa? Saya bunuh orang 100 orang, kemarin 99, hari ni seorang pula bunuh. Tok ni kata, Allah, bukan takat tu, hang buat lebih daripada itu pun Tuhan ampun dosa hang, dengan syarat hang betul-betul nak ampun dosa. Dia kata, ni saya aman ni, memang nak ampun dosa, minta nak bertobat. Tok guru ni kata gini lah, hang balik-balik ni, hang pergi duduk di pondok lah. Kita balik duduk kampung hang, pergi duduk pondok lah, tempat orang duduk mengaji agama, tempat orang duduk buat ibadat, pergi duduk sana lah. Tinggal lah tempat kampung hang, hang bunuh orang. Dia pun balik-balik, tak balik kampung lah, terus pergi duduk pondok. Pergi sekat jalan mati, tak ada sampai pondok mati. Apabila mati, 2 orang malaikat mai. Malaikat nak bawa dia pergi neraka, pasal dia ni bunuh orang 100 orang. Semayang tak ada lagi, pondok tak ada sampai lagi. Malaikat nak bawa dia pergi syurga, pasal apa? Nak bawa dia pergi syurga pasal dia bertobat dah depan tok guru tadi, cuma nak pergi tambah sikit, nak buat ibadat. Bertengkak 2 orang malaikat ni, cerita adalah hadis. Malaikat kata, mana boleh nak bawa pergi azab, dia bukan buat kebajikan lagi, baru nak mula kena pergi azab dia ni. Oh, dosa 100 orang bunuh. Kanun kata, dosa 100 pun dia bertobat dah. Bertobat ni kira tahu tak ada dosa lah, bertobat dah. Tengkap mai. Datang seorang malaikat lagi, Allah hantar, suruh jadi tok hakim. Malaikat dengan malaikat ni pun nak berkelahi dah. Awak nak ambil kau ni, tak bagi, nak ambil kau ni.
Mai malaikat seorang lagi tanya, hampa duk tengkak apa ni? Tengkak ni dia ni tak buat ni. Kata malaikat tu lagi ni, ambil tali ukok, tarik pi kampung dia dengan tarik pi ke pondok ada nak pi. Kalau dekat hala kampung dia, hak malaikat azab buat pi rejam dalam neraka. Kalau dekat hala ke pondok ada nak pi buat baik ni, malaikat yang baik ni bawa pi. Ukok dekat hala ke pondok sejengkai kira nasib tu. Ukok dekat hala ke pondok ni sejengkai, kata malaikat ni, kata hang bawa pi, dia dah kira Tuhan terima taubat dia, bawa pi ke syurga. Artinya apa tuan-tuan? Artinya begitu punya baik Allah ni, asalkan walaupun manusia tu buat begitu besar dosa, tetapi kalau dia balik kepada Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dia balik kepada Allah, serah dia kepada Allah, Allah terima dia. Ini yang dikatakan wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul azab. Kalau Allah nak ambil kira lah apa mereka duk buat dosa, tentu azab akan datang kepada mereka dalam bentuk segera. Bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Bahkan ditentukan bagi mereka suatu masa yang mereka tidak sekali akan dapat sebarang tempat perlindungan yang lain daripadanya, iaitu di akhirat kelak. Walaupun di dunia ni Allah tidak segerakan azab, tapi dia itu lepas daripada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 59 Allah tutup kisah ini. Allah ceritakan bagaimana kampung-kampung yang penduduknya derhaka kepada Allah, akhirnya Allah musnahkan kampung itu. Jadi kampung yang ada pokok-pokok ni pun tuan-tuan, pokok-pokok kayu apa semua ni, jadi nanya pasal penduduk kampung tu buat dosa, ngam pokok-pokok kayu sekali kepunah ranah habis. Kih manusia ni jahat tak jahat manusia? Manusia semua bahala, buat bahala. Kerana manusia jahat, bahala tu pun kena bakar sekali. Kerana manusia punya pasal, batu tu kalau duduk di bukit tak ada siapa kacau dia, tak apa, dia jadi batu elok. Tapi manusia pergi ambil buat bahala, dia kena bakar pasal manusia punya pasal. Ni kata jahat manusia. Manusia punya pasal buat angkara, maka bumi Allah jadi musnah kerana angkara manusia. Sebab itu, tapi kalau manusia buat baik, bumi Allah mendapat berkat. Ayat yang kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun yakdzibun. Jadi kerana manusia bumi jadi baik, dunia jadi baik, negeri negara jadi baik. Kerana manusia jahat, bumi Allah timpa dengan azab macam-macam. Itu tuan-tuan dan puan-puan harus menjadi pertimbangan kita lah orang Islam. Baik itu kalau kita ditimpa apa-apa pun, kita kena apa orang panggil analisis benda tu dari kacamata Islam sama. Jangan analisis daripada dari sudut sains teknologi aja, pasal itu, pasal ini, pasal itu, pasal ini. Itu dari sudut sains teknologi. Tapi dari sudut agama, kita harus juga analisis dari sudut agama. Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa kita kena ribut ni? Kena ribut, tahun ni kita ribut habis rumah, habis apa dia terbakar, habis rumah tumbang apa semua. Oh, pasal angin ini dia bertiup sini, pasal gini. Kita duk analisis dari segi sains, kajian cuaca. Pernah kita analisis, oh pasal dosa kita buat banyak. Tak pernah kita kata apa. Kita duk analisis dari segi kajian cuaca ya. Pasal ni, pasal angin monsun ni, angin apa, dia tiup ni deras sini, apa tu dia. Kita duk analisis dari segi ilmu itu. Kita harus analisis dari segi agama juga. Mungkin kerana dosa kita, kerana keingkaran, kerana kebabalan, kerana orang kedegilan kita, maka
Allah hantar azab ini. Ini sepatutnya menjadi punca analisis yang pertama bagi orang Islam. Dan Allah sebut dalam ayat 50, pasal apa kampung itu, negeri itu Allah musnah dengan penduduk-penduduknya sekali? Pasal mereka telah derhaka pada Allah. Penderhakaan pada Allah itu menjadikan sebab yang pertama kenapa Allah musnahkan mereka. Wa tilkal qura ahlaknahum, dan penduduk-penduduk negeri yang derhaka itu kami telah binasakan mereka. Bila? Lamma zalamu, tak kala mereka melakukan kezaliman. Kezaliman buat jenayah tadi dengan melakukan dosa lawan Allah, lawan Rasul, Allah musnahkan negeri mereka. Wa ja'alna limahlikihim mau'ida, dan kami telah tetapkan satu masa yang tertentu bagi kebinasaan mereka. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tak boleh bergerak, tak boleh berganjak. Apa yang Allah tetap, masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tentukan, ada masyiah dia, pasti akan berlaku. Apa yang tidak ada masyiatillah, dia tidak akan berlaku. Itu suatu orang panggil kata suatu simpulan yang Allah tutupkan cerita ini, cerita iblis dan orang-orang kuncu-kuncu dia yang suka lawan Allah, suka ingkar pada Allah ini, dengan kisah kampung yang menerima akibat kemusnahan hasil daripada kezaliman penduduk-penduduk kampung dan negeri itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat 60 insya-Allah kita akan mula baca cerita pula bagaimana kisah Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Yakni nak abang kat kita bahawa kita jangan gurur dengan ilmu yang ada. Sedikit ilmu yang ada, jangan kita tulah berasa ego, berasa sombong, berasa banyak, berasa lebih dah. Tak boleh. Tapi kita harus tawaduk dengan ilmu kita. Itu di antara benda yang di sebalik cerita Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Ya. Ya, ada. Ada hadis dalam Riyadhus Salihin, suruh dia beli baca